Okey, salam sejahtera semua. Sekarang saya akan membincangkan tentang konsep sosial budaya ini. Biasanya konsep sosial budaya ini bermaksud satu pegangan budaya ataupun kecenderungan diri daripada masyarakat yang biasanya disimpan ataupun dipegang oleh masyarakat. Contohnya, kalau kita bincang pasal sosial budaya ini, yang ini terdiri daripada beberapa elemen macam budaya ke, adat resam, bangsa, bahasa dan lain-lain. Seterusnya, kita pun ada beberapa contoh kalau kita cakap pasal sosial budaya ini. Biar kita ambil contoh macam negara kita ada beberapa kaum macam Melayu, India, Cina. Kalau orang Melayu ini menyambut Hari Raya Aidilfitri, tak tentunya orang Melayu saja akan menyambut. Kaum lain macam orang India dengan Cina juga akan merasa sambutan itu. Seterusnya, sosial budaya ini juga terdapat beberapa elemen asas macam bahasa, interaksi sosial, globalisasi dan lain-lain. Okey. Di samping itu, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Antaranya ialah faktor yang pertama adalah bangsa. Seperti yang diketahui, Malaysia kaya dengan kepelbagaian etnik, agama dan juga budaya. Hal ini disebabkan faktor penjajahan yang dilakukan oleh penjajah di tanah Melayu. Sebagai contoh, kaum Cina yang datang dari negara Cina telah membawa budaya asal mereka ke tanah Melayu. Ada juga segelintir orang Cina yang mengadaptasikan budaya Melayu yang dikenali sebagai Cina peranakan ataupun Cina Selatan. Kaum India di Malaysia yang berhijrah dari dunia pula terdiri daripada Citi dan juga Mamak yang mana datang semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka dan juga penghijrahan semasa penjajahan Portugis dan juga Belanda. Berdasarkan faktor penghijrahan dan pergabungan antara kawasan Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak menyebabkan kepelbagaian budaya, agama dan bangsa di Malaysia. Jadi oleh sebab itu, kebiasaannya sekolah yang terdiri daripada kelompok majoriti mempunyai sosio budayanya yang Seterusnya, bahasa. Bahasa merupakan satu sistem simbol yang mempunyai makna. Bahasa merupakan alat komunikasi atau alat perhubungan dalam bentuk lisan, tulisan atau gerakan, iaitu bahasa isyarat. Kepelbagaian kaum dan etnik di Malaysia telah mewujudkan kepelbagaian bahasa dan logat yang tertentu yang digunakan dalam kelompok tertentu atau kelompok yang lebih besar. Contohnya di sekolah. Sekolah menjadi tempat yang paling baik dalam mewujudkan perpaduan dengan menggunakan fungsi bahasa sebagai adaptasi sosial. Seterusnya, antara faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah ialah struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial merujuk kepada corak perhubungan dan institusi yang teratur dalam masyarakat ataupun kumpulan sosial. Jadi terdapat beberapa elemen yang terkandung di dalam struktur sosial. Antaranya ialah norma. Apa itu norma, kawan-kawan? Norma ialah satu peraturan ataupun garis panduan yang mengawal tingkah laku masyarakat. Contohnya, norma dalam masyarakat Melayu ialah makan menggunakan tangan, tidak menggunakan sudu ataupun garpu. Seterusnya ialah rangkaian sosial. Rangkaian sosial ialah hubungan dan perhubungan antara individu ataupun kumpulan dalam masyarakat. Dalam konteks agama, kepercayaan dikaitkan dengan akidah dan iman. Setiap bangsa pasti mempunyai kepercayaan dan anutan mereka tersendiri. Teras kepercayaan agama Hindu berdasarkan hukum karma dan pembahagian kasta. Hukum karma bermaksud kepercayaan timbal balik ataupun tindakan-tindakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik selepas mati. Mereka percaya semasa hayat mereka di dunia, mereka perlu melakukan amalan-amalan yang baik. Secara umumnya, kepercayaan dalam agama Hindu sering dikaitkan dengan dewa-dewi, roh-roh dan penunggu. Mereka percaya dengan kitab Veda dan mereka juga percaya kepada 3 penjelmaan iaitu Dewa Brahma, Dewa Vishnu dan Dewa Siva. Selain itu, agama Buddha merupakan agama utama yang dianuti oleh masyarakat Cina. Pengasas agama Buddha telah memperkenalkan 4 prinsip dalam agama iaitu jalan lapis dalam agama. Seorang pengadut Buddha pasti dapat menikmati nirvana yang membolehkan seseorang itu mengelakkan diri daripada kesengsaraan. Manakala di Sabah pula, suku kaum Kadazan Dusun, Murut dan sebagainya masih lagi mempercayai kepercayaan animisme. Mereka percaya roh nenek moyang mereka sentiasa mengawal dan mengawasi tindak tanduk yang mereka lakukan. Faktor yang terakhir, adat resam dan budaya. Apa itu adat? Adat itu kebiasaan, manakala resam pula peraturan. Jadi, adat resam bermaksud peraturan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat resam bermula daripada saat kelahiran, perkahwinan hinggalah kematian. Jadi, adat resam ini, kebiasaannya diturunkan secara turun-temurun dan diwarisi dari generasi ke generasi. Pula, cara hidup masyarakat itu berfikir, bertindak dan berkelakuan.
Jadi, budaya dan adat resam adalah perkara yang sama-sama diwarisi secara turun-temurun.